Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita malam. Komitmen Kerajaan Sarawak terhadap pembangunan lestari untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan negeri ini telah mendapat perhatian dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Baupin berkata ia telah disokong oleh agensi penarafan antarabangsa seperti Standard & Poor's dan Moody's Investor Services. Beliau memberitahu dalam strategi pembangunan ini yang memanfaatkan data dan inovasi, Sarawak berada di landasan yang betul untuk menjadi sebuah wilayah yang lebih kukuh secara lestari terutama dengan mengamalkan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Robust policies and procedures have been laid out to ensure integrity, transparency, and good governance. As such, there are ample opportunities across all sectors, both the supply and value chains, beginning from the development of growth enablers to economic activities. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan kilang baru Tayo Yuden Sarawak Sdn Bhd di Taman Teknologi Tinggi Samajaya Kuching pada Khamis. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari turut menggesa semua usahawan tempatan terutama perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk terus meningkatkan keupayaan dan kapasiti bagi memenuhi keperluan pasaran global yang semakin ketat. Menyentuh mengenai perasmian kilang baru tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menambah, ini merupakan satu lagi pencapaian bersejarah bagi operasi Tayo Yuden bukan hanya di Sarawak tetapi juga di peringkat global. Ujarnya Tayo Yuden akan menjadi sebuah kilang bertaraf tinggi dan mesra alam yang akan memberikan sumbangan dalam pengurangan pelepasan gas rumah hijau melalui penjimatan tenaga. Currently, Tayo Yuden is the largest employer in Samajaya, hiring 4,800 personnel. Of these, almost all are Sarawakians, except for the top management, and 606, about 12.8% of Tayo's total workforce are made up of degree and diploma holders. In this respect, on behalf of the government, I would like to thank Tayo Yuden and all the investors in Samajaya for giving employment opportunities for Sarawakians. Here, I would like to commend the hard work of my colleague, Dato' Amar Haji Awang Tengah. Just came back from overseas, keep on asking people to invest in Sarawak. Good work done by him and his officers at the Ministry of International Trade, Industry and Investment, which have ultimately convinced Tayo Yuden that Sarawak is indeed the right choice for Tayo's investment expansion. Hari sama, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Wan Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Monselamo, Wakil Pengarah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Tayo Yuden Jepun, Katsuya Sase, Pegawai Operasi Eksekutif Ketua Ibu Pejabat Perniagaan Pertama Tayo Yuden Jepun, Shunji Murai serta div-div kenamaan lain. Terdahulu semasa berucap, Wakil Pengarah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Tayo Yuden Company Limited Jepun, Katsuya Sase memberitahu Sarawak dipilih sebagai salah satu lokasi paling sesuai untuk pembinaan kilang baru Tayo Yuden di Taman Teknologi Tinggi Samajaya di Kuching. Katanya operasi kilang baru yang bakal menjadi loji canggih dan mesra alam itu akan mengembangkan lagi kapasiti pengeluaran kapasitor seramik berbilang lapisannya MLCC di Sarawak. Pada masa sama, tambah beliau, keseluruhan kawasan tanah kilang tersebut juga boleh memuatkan 3 lagi bangunan kilang pada masa hadapan. Sehubungan itu, Katsuya Sase mewakili pihak kumpulan Tayo Yuden mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak khususnya dan semua agensi berkaitan atas bantuan dan sokongan berterusan dalam menjayakan menubuhkan kilang berkenaan. Beliau juga meletakkan harapan agar pihaknya dapat terus mengekalkan hubungan baik bersama Sarawak untuk pembangunan perniagaan dan sumbangan kepada masyarakat pada masa hadapan.
Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berangkat pulang ke Kuala Lumpur selepas menamatkan lawatan kerja rasmi selama 2 hari ke Sarawak. Beliau berlepas dari Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM Kuching menggunakan pesawat khas tepat jam 9.20 pagi pada Khamis. Ketibaan beliau di Pangkalan TUDM turut diiringi oleh Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak Datuk John C. Kitayai dan Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Sungai dan Laut Datuk Henry Harijineb. Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid yang tiba di Kuching pada Selasa lepas memulakan lawatannya dengan menghadiri mesyuarat penyelarasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dengan Exco luar bandar. Pada sebelah petang, beliau melawat Empura Borneo Farm and Resort di Serian. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Lundi Utom, Datuk John Siki, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang serta Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Martin Ben turut menyertai Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid semasa kedua-dua lawatan kerja tersebut. Beralih dengan laporan berikut, Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Hutan Sarawak komited terhadap pengurusan sumber hutan yang mampan menggunakan kaedah pengurusan yang paling berkesan. Timbalan Pimpin Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata peranan dan tanggungjawab dalam pengurusan serta pengawal seliaan pembangunan kawasan hutan di Sarawak telah ditetapkan selaras dengan Ordinan Hutan 2015 Bab 71, Dasar Perhutanan Baru 2019 serta Dasar Perhutanan Malaysia 2021. Katanya pelaksanaan pengurusan hutan lestari SFM adalah penting untuk mencapai keseimbangan antara kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh dalam majlis perasmian Seminar Heart of Borneo HOB Jenerai Long Mekaba Ekspedisi Saintifik Menjelajah Pedalaman Sarawak Timur Laut di Hotel Waterfront di Kuching pada Khamis. SFM can have a positive impact on social livelihood, the environment and the economy as a whole by increasing the productivity of the forest and the service they provide to the ecosystem, while also reducing the negative impact of climate change on the environment. SFM is confronted with a range of challenges, including the rapid increase in the population, the need for development, and unplanned urbanization. To combat forest and biodiversity depletion and enhance sustainability, SFM must ensure that development infrastructure is compatible with the environment. Jelasnya lagi, Persijilan Pengurusan Hutan FMC ialah alat utama untuk melaksanakan SFM bagi memastikan ia memenuhi piawaian antarabangsa dan minimumkan kesan alam sekitar daripada operasi hutan. We are striving to reach our goal of certifying all of long-term forest timber licenses. As of now, 21 FMU and 7 FPMU covering 1.89 million hectares and almost 100,000 hectares respectively has been certified according to the FMC policy. Among these, 12 FMU with an area of 865,547 hectares are located in the heart of Borneo area. SFM in Sarawak cannot be achieved without the cooperation and commitment of all forestry-related agencies in the state as well as university, and we must continue to work together to improve our work and research on all levels with the forest in Sarawak. Sementara itu, Datuk Ahmad Awang Tengah memberitahu Kerajaan Sarawak dengan sokongan daripada Kerajaan Persekutuan akan meneruskan komitmen bagi melaksanakan program dan aktiviti dalam kawasan Heart of Borneo HOB. Katanya perkara itu bertujuan menyokong inisiatif HOB dengan bimbingan daripada Rangka Kerja Pelaksanaan Projek PIF Negeri. Menurut beliau, PIF ini menyediakan rangka kerja yang luas untuk Sarawak dalam usaha mencapai objektif murni HOB. The Heart of Borneo Initiative, as we all know, it was started in 2007, a collaboration between Indonesia, Malaysia and Brunei. The Heart of Borneo Initiative is indeed our pride to showcase how various governments in Malaysia, Sabah and Sarawak, Brunei and Indonesia can join forces toward achieving sustainable forest management, conservation of biodiversity,
sustainable agriculture and land use, implementing community-based program, and promoting ecotourism. Reviewing the 5 pillars of HOB, as you have seen in the video, and multiple land use with HOB, it is quite a challenge for us to strike a balance between a need for socio-economic development and conservation of our biodiversity, of our diverse biological resources. We think that this initiative serves as a platform for us to promote the sustainable agenda of the state besides continuing our conservation efforts. Sementara itu, ditanya mengenai perkembangan penemuan di Long Mekaba, Datuk Lim berkata terdapat 1 spesies yang jarang ditemui dan endemik di Sarawak dan hanya 4 spesies ditemui di Borneo. So that's very important finding. Normally in any of this expedition, we always find new finding in terms of adanya plant, flora, fauna. So in this, the latest finding that we have is quite interesting. There's a lot of the things that we need to find out. Tambah Datuk Lim, penemuan seperti ini sangat penting tetapi pihaknya belum membuat perincian tentang sumbangan tumbuhan ini sama ada kesihatan atau lain-lain. Keperkembangan di Bintulu, simulasi eksersis mencari dan menyelamat SAREX tahap 3 operasi menyelamat maritim besar-besaran MMRO telah diadakan buat pertama kalinya di sini. SAREX tahap 3 MMRO ini melibatkan hampir 500 pegawai dan anggota dari 37 agensi, jabatan, pihak media serta urus setia yang mana ia diadakan pada 10 Oktober sehingga 12 Oktober 2023. Latihan simulasi anjuran bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak, Majlis Keselamatan Negeri Sarawak dan Lembaga Pelabuhan Bintulu ini bertujuan meningkatkan persefahaman dan keupayaan untuk mengkoordinasi di samping membina hubungan kerjasama yang padu antara Maritim Malaysia dengan agensi atau jabatan yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat maritim cari lamat. Selain itu, latihan simulasi ini dapat meningkatkan kemahiran serta keupayaan sedia ada dengan melibatkan jumlah mangsa yang berskala besar di mana keupayaan untuk menjalankan operasi biasa adalah tidak mencukupi. Ia juga menguji keberkesanan Plan MMRO 2022 iaitu menerangkan pelaksanaan dan pengendalian cari laman di Maritime Rescue Subcenter MRSC Kuching. Sebanyak 2 pesawat yang diatur gerak dalam latihan simulasi ini merupakan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia PGUPDRM serta 10 kapal dan bot dari pelbagai agensi cari lamat yang lain. Para peserta juga diberikan pendedahan kepada insiden yang berlaku agar boleh dipraktikkan pada masa yang akan datang semasa kejadian sebenar berlaku kelak. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jvny dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan perasmian kilang baru Taya Yuden Sarawak Sdn Bhd di Taman Teknologi Tinggi Samajaya oleh Premier Sarawak di Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.